bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 9 bumi dengan subtopik 9.1 sistem dan struktur bumi. Okay, jom kita belajar. Pernahkah anda terfikir soalan berkaitan dengan bumi seperti struktur bumi, lapisan udara, taburan air di bumi, lapisan bumi dan komposisi setiap lapisan? Mengapakah bumi sesuai untuk semua hidupan? Okey, so semua persoalan ini akan terjawab dalam video ni. Pastikan anda bersama saya. So, saya mulakan dengan sistem bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen yang utama, iaitu hidrosfera, atmosfera, geosfera dan biosfera. Okey. So, yang pertama, hidrosfera. Hidrosfera merujuk kepada zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan, air yang terperangkap sebagai ais, air di bawah tanah dan juga wap air dalam atmosfera. Okay. Next ialah atmosfera. Atmosfera merujuk kepada zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Okay. Atmosfera ni daripada beberapa lapisan yang kita akan belajar sebentar lagi. Yang ketiga, geosfera. Geosfera merujuk kepada zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Okay. Dan satu lagi ialah biosfera. So, biosfera merujuk kepada zon hidupan yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan seni. Okay, tak boleh bezakan keempat-empat komponennya. Okay, jom. Kita beralih kepada soalan sudut uji minda dengan satu soalan. Okay, di mana soalan ini memberikan penerangan bagi 4 komponen tadi. Ya. Okay, yang pertama, komponennya saling berinteraksi, mengekalkan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Rasanya yang mana satu komponen sistem bumi? So, jawapannya ialah biosfera, melibatkan tumbuhan dan haiwan yang berinteraksi mengekalkan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Okay. Yang kedua, mengandungi mineral yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Mineral. Okay. So, mineral merujuk kepada geosfera. Yang ketiga, komponen ini membekalkan sumber makanan seperti ikan, sotong dan udang. So, yang ini ialah hidrosfera. Dan yang terakhir, mengandungi ozon dan menyerap sinar berbahaya dari matahari. Sudah pasti ialah atmosfera. Okay. Sekarang kita beralih pula kepada stratifikasi atmosfera. Stratifikasi atmosfera terdiri daripada 5 lapisan, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera. Okay. So, semakin meningkat altitude, tekanan udara dan suhu semakin rendah. Okay. Cuba anda perhatikan ada 5 lapisan di sini. Bagaimana untuk anda ingat namanya? Okay. Kalau anda perhatikan, hujungnya ada perkataan sfera. Okay. Maka hanya perlu ingat yang depan sahaja. Okay. Contoh saya ingat, tropo, strato, meso, termo, eksosfera. Okay. Ataupun satu lagi cara kita ingat macam ni. Tidur sebelah malam, tunggu esok, sfera. Okay. So, sekarang saya akan bincangkan setiap lapisan satu persatu. Saya mulakan dengan lapisan troposfera. Okay. Ketinggian 0 hingga 13 km. Di lapisan ini ialah tempat benda hidup bernafas, angin bertiup, awan, hujan dan salji terbentuk. Jadi, lapisan ini mengalami perubahan cuaca dan mengandungi sebahagian besar gas atmosfera. Okay. Selepas troposfera ialah lapisan stratosfera dengan ketinggian 13 hingga 50 km. So, lapisan ini sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Terdapat lapisan ozon di stratosfera untuk menyerap sinaran ultraungu matahari. Okay, apa itu ozon? Ozon ialah molekul yang terdiri pada 3 atom oksigen. Okay. Dan dalam video pencemaran udara, saya telah terangkan penggunaan alat seperti alat pendingin udara, semburan aerosol peti sejuk ni membebaskan bahan pencemar iaitu CFC, chlorofluorocarbon. So, chlorofluorocarbon yang berlebihan boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon dengan menguraikan molekul-molekul ozon. Okay. So, next ialah lapisan mesosfera. Okay, dengan ketinggian 50 hingga 80 km. So, di lapisan ini berlakunya
pembakaran dan penghancuran meteorit. Semakin tinggi ya. Okey, next ialah termosfera dengan ketinggian 80 hingga 480 km. So, termosfera juga dikenali sebagai ionosfera. Okey, sebab apa? Sebab lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Okey, dan di lapisan ini juga terbentuknya aurora. Okey, apa itu aurora? Aurora ialah jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan gas-gas atmosfera. Okay. Yang seterusnya yang paling tinggi ialah lapisan exosfera. Okay. Ketinggian 480 km ke atas. Okay. Lapisan ini mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara semakin nipis, bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Okay. Dan di lapisan ini adanya satelit komunikasi mengorbit bumi yang membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh manusia. Okay. Dan sekarang kalau kita lihat kepada raja ini, apabila kita bergerak dari lapisan troposfera ke stratosfera, jelas ternampak altitudenya semakin meningkat, semakin tinggi. Jadi apa yang berlaku ke atas tekanan udara? Tekanan udaranya semakin rendah. Dari raja ni jelas ternampak kan? Tengok semakin meningkat, tekanan udaranya semakin rendah. Begitu juga dengan suhu, semakin rendah suhu. Yang ini kita akan rasa jika kita melakukan aktiviti ini, iaitu mendaki gunung. Semakin tinggi, kita akan rasa semakin sejuk dan semakin sukar untuk bernafas. Sebab apa? Sebab bilangan molekul-molekul udara semakin berkurang apabila semakin berjauhan dari aras laut. Next. Kita beralih pula kepada stratifikasi dalam lautan. Yang tadi atmosfera kan? Ini ke dalam laut pula. Dalam lautan juga terbahagi kepada 3 zona. Ini aras laut. Ukurannya dalam kedalaman dalam unit meter. So, yang paling dekat dengan aras laut dikenali sebagai zon permukaan. Kalau dalam lagi sikit, dikenali sebagai zon senja. So, zon senja ni untuk kedalaman bermula 180 meter hingga 914 meter. Boleh? Kalau lagi dalam, so yang ini ialah zon gelap. Apakah ciri-ciri dalam setiap zon? Jom kita lihat. Untuk zon permukaan, airnya adalah cetek. Cahaya boleh bergerak menembusinya, maka dia sesuai untuk habitat tumbuhan dan ikan. Next, zon senja. Di zon senja hanya mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya, maka tumbuhan sukar untuk hidup. Dia hanya sesuai untuk haiwan yang lebih besar. Habitat untuk haiwan lebih besar seperti sotong raksasa atau pelbagai spesies ikan paus. Dan zon yang paling dalam, zon gelap. Di zon gelap ni adalah amat dalam. Tiada cahaya boleh sampai. Maka kebanyakan haiwan di zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Sekarang kita ada satu soalan sudut uji minda untuk anda. Berikut adalah pernyataan tentang suatu organisma marin. Alga marin hijau hidup di kawasan permukaan laut. Pada pendapat anda, adakah organisma ini boleh hidup di zon senja? Berikan alasan anda. Awak rasa boleh atau tidak boleh? So, jawapannya ialah tidak boleh. Organisma ini hanya boleh hidup di kawasan yang mempunyai cahaya matahari. Kerana organisma ini menjalankan proses fotosintesis. Boleh? Next. Taburan air di bumi. So yang ini kita akan bincangkan berkaitan dengan kita air. Dari mana datangnya tenaga untuk kita air ni? Bermula dengan matahari. So lautan kita adanya simpanan air di lautan, ada simpanan air tawar kan? So dengan adanya cahaya matahari, maka akan berlakunya proses penyejatan. Dan seterusnya wap air akan mengalami proses kondensasi, memberikan bentuk simpanan air dan atmosfera. Akan terjadinya awan. Bukan itu saja,
air juga disimpan dalam bentuk ais dan salji. Okay. So awan ni akan ditiuplah ke kawasan darat dan turun sebagai hujan. So air hujan akan mengalir ke sungai, juga mengalir ke permukaan ataupun meresap ke bawah tanah. Okay. So air bawah tanah yang keluar ke permukaan ialah mata air. Dan juga terhasilnya luahan air bawah tanah. So proses kita air ni berterusan. Berterusan. Maka untuk taburan air di bumi termasuk lautan, sungai, salji, awan dan air bawah tanah. Oleh itu dikatakan jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan juga di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Next, kita akan lihat pula kepada lapisan bumi. Tadi kita dah belajar. Untuk atmosfera ada 5 lapisan. Untuk lautan ada 3 zon. Bagaimana pula dengan lapisan bumi? So, bumi dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya. Lapisan yang paling luar dikenali sebagai kerak. Kerak. Next ialah mantel. Diikuti dengan teras luar. Lagi dalam ialah teras dalam. Untuk lapisan mantel terdiri daripada komponen, 3 komponen. Saya ringkaskan sebagai LAM, L-A-M. Iaitu komponen litosfera, komponen eksternosfera dan juga mesosfera. Untuk litosfera ni meliputi, termasuk bahagian kerak dan bahagian atas mantel. Jom kita lihat raja ni mungkin lebih jelas untuk anda. Boleh nampak kan litosfera dia termasuk bahagian kerak dan bahagian atas mantel. Boleh? Persoalan terakhir tu. Menjawab persoalan terakhir. Bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Ingat balik topik sistem suria tu. Anda belajar semasa sekolah rendah. Ini planet yang mengelilingi matahari. You tarik Zora. Bumi ialah planet ketiga dari matahari dalam sistem suria. Seterusnya Marif, Mustari, Zohar, Uranus dan juga Neptun. Mengapa bumi paling sesuai untuk semua hidupan? Antara sebabnya ialah suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk. Bumi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Dan di bumi adanya air dan oksigen yang sesuai untuk semua hidupan. Maka kita harus mencintai bumi dan menjaga alam sekitar dengan baik. So, sebelum mengakhiri video ni, kita teruskan dengan satu soalan sudut uji minda. Seekor ikan menangkap mangsa menggunakan cahaya. Dalam zon laut yang manakah ikan ni boleh ditemui? Mengapa? Tadi kita belajar 3 zon kan? Rasa yang mana satu? So, jawapannya ialah di zon gelap. Kerana tiada cahaya yang boleh menembusi sampai ke zon gelap. So, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.